Hai, selamat sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton perkongsian saya hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, JPN Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi tenaga pengajar dalam program tuition online Perlis Mengaji ini. Untuk pengetahuan semua, program ini diadakan khas untuk membantu murid-murid belajar di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP agar murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan waktu yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Sebelum saya teruskan, berikut adalah serba sedikit latar belakang pendidikan dan perkhidmatan saya sebagai seorang guru. Nama saya Syira binti Abdul Razak. Saya berasal dari negeri Pahang. Saya menerima pendidikan awal di beberapa sekolah di negeri Pahang. Saya juga pernah menuntut ilmu di Negeri Sembilan dan juga Negeri Kelantan. Saya pernah menjadi mahasiswi di Universiti Putra Malaysia UPM dan juga Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kini sudah lebih 10 tahun saya menetap dan berkhidmat di Negeri Perlis yang indah ini. Sekarang saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Saya mengajar subjek pendidikan moral dan juga geografi. Tapi meja saya ialah subjek pendidikan moral. Murid-murid sekalian, tugas saya hari ini adalah untuk memberi beberapa tips atau teknik untuk menjawab Kertas 1 Pendidikan Moral SPM. Subjek ini wajib diambil oleh semua calon yang tidak mengambil Kertas Pendidikan Islam. Dalam kata lain, semua calon bukan Muslim wajib mengambil Kertas Pendidikan Moral. Murid-murid semua sedia maklum, subjek pendidikan moral SPM terdiri daripada 2 kertas. Kertas 1 adalah peperiksaan bertulis, manakala kertas 2 adalah kerja khusus ataupun folio. Folio ini perlu dibuat sejak di tingkatan 4 lagi, yang mana ia terdiri daripada penulisan 8 esei dan juga laporan 4 kerja amal. Saya harap semua murid calon SPM tahun 2020 telah menggunakan waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini dengan melengkapkan folio masing-masing. Jangan bertangguh lagi kerana ianya perlu dihantar pada bulan Mei. Secara keseluruhannya, pendidikan moral kertas 1 kod 1225-1 ini terbahagi kepada 2 bahagian. Jumlah masa adalah 150 minit bersamaan dengan 2 jam 30 minit. Tengok di sini ada 2 bahagian. Bahagian A adalah bahagian struktur yang mengandungi 8 soalan di mana murid-murid wajib menjawab semua soalan. Dan bahagian B adalah esei yang mengandungi 3 soalan yang mana murid-murid boleh menjawab salah satu daripada 2 daripada 3 soalan tersebut. Bahagian A iaitu struktur. Seperti saya kata tadi, ada 8 soalan. Pembahagian markah adalah 1 soalan bersamaan dengan 10 markah. Berbagai format susunan soalan dan markah. Menguji pengetahuan, kefahaman dan keupayaan menganalisis dan menyelesaikan isu-isu atau situasi berdasarkan nilai-nilai murni dan memahami kehendak soalan. Untuk bahagian B pula, esei. Di sini di bahagian B mengandungi 3 soalan. Murid-murid wajib jawab 2 soalan. Pembahagian markah ialah 1 soalan 10 markah. Menguji kebolehan dan keupayaan cara bagaimana menyelesaikan masalah dan membuat keputusan atau mengambil tindakan terhadap masalah yang dikemukakan berdasarkan nilai-nilai yang dipelajari. Agihan masa. Untuk kertas 2 ini jumlah masa ialah 2 jam 30 minit. Di sini ada agihan masa. Bahagian A struktur mengandungi 8 soalan. Peruntukan masa ialah 10 minit untuk setiap soalan. Jadi kalau 8 soalan, jumlahnya 80 minit. Untuk bahagian B ada 2 soalan.
peruntukan setiap soalan adalah 20 minit. Dan 2 soalan kali 20 minit maksudnya 40 minit. Dan ada tambahan, ada baki masa yang ada, 30 minit baki masa, di mana 20 minit boleh menjawab satu lagi soalan esei, 20 minit. Dan baki 10 minit lagi ialah untuk menyemak jawapan. Jumlah masa adalah 150 minit bersamaan dengan 2 jam 30 minit. Okey, murid-murid dinasihatkan untuk tidak membuang masa terlalu lama untuk menjawab satu-satu soalan. Sekiranya tak dapat menjawab, dah fikir 2-3 kali tak dapat jawab, pergi ke soalan yang lain. Bulatkan, tandakan, pergi ke soalan yang lain. Okey. Kemudian nanti dah siap nanti barulah kembali kepada soalan yang tak boleh dijawab tadi. Okey, murid-murid semua. Fokus kita hari ini adalah untuk bahagian A, iaitu struktur. Seperti yang saya kata tadi, di bahagian A ada 8 soalan. Pembahagian markah, satu soalan bersamaan dengan 10 markah. Terdapat pelbagai format susunan soalan dan markah di sini. Setiap soalan dipecahkan kepada beberapa anak soalan. Maksudnya ada soalan nombor 1A, soalan nombor 1B, soalan nombor 1C, dan soalan nombor 2A, B, C. Setiap soalan dia tak sama. Ada yang pecahan ABC, ada yang pecahan sampai ABCDE, ada yang ABCD saja, dia pelbagai. Asalkan satu soalan adalah 10 markah. Okey, untuk soalan struktur ni, kebiasaannya terdapat 8 bentuk soalan yang sering diuji. Okey, jadi bentuk soalan yang pertama ialah soalan yang tanya nilai. Jenis soalan ni, dia soalan akan minta ataupun ayat soalan tersebut adalah nyatakan nilai, berikan nilai, senaraikan 5 nilai, cadangkan apakah nilai yang perlu diamalkan. Itu adalah contoh-contoh soalan. Cara panduan menulis jawapan. Untuk soalan yang sebegini, murid perlu tulis nilai sahaja. Sebab soalan pun dah kata nyatakan nilai, berikan nilai. Jadi murid cuma nyatakan nilai sahaja. Tidak perlu ubah mana-mana perkataan dalam nilai. Ejaan dalam nilai tidak boleh diubah. Susunan perkataan dalam nilai pun tidak boleh diterbalikkan. Singkatan juga tidak boleh digunakan. Dan akhir sekali, jangan tulis perkataan tidak di hadapan nilai. Okey, murid-murid, di sini adalah beberapa contoh kesalahan yang calon selalu buat. Okey, yang pertama, nilai hemah tinggi, dia tulis berhemah tinggi. Salah ya, sebab dia ada pertambahan perkataan di sana. Maksudnya ditambah imbuhan. Sepatutnya nilai adalah hemah tinggi, tapi dia buat berhemah tinggi, ditambah imbuhan, salah. Ya, begitu juga kalau nilai bertanggungjawab, tapi dia abaikan imbuhan ber, tulis tanggungjawab pun salah. Ya, jadi apa nilai yang murid-murid dah belajar di sekolah, itulah yang perlu murid buat. Jangan tambah atau tolak. Jangan tambah imbuhan ataupun tinggalkan imbuhan. Okey, untuk contoh kesalahan yang kedua ialah kesalahan ejaan. Contohnya rasional. Nilai rasional ditulis sebagai rational. Okey? Ramai yang buat macam ni. Bunyi macam sama. Rational macam sama je bunyi. Ya, tapi ejaan salah, salah lah. Tak ada lah markah di situ. Okey, jadi berhati-hati dengan ejaan. Yang ketiga ialah mengubah perkataan. Contohnya, sepatutnya nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar, tapi calon selalu buat mencintai alam sekitar. Walaupun menyayangi tu sama maksud dengan mencintai, sama maksud macam sayang, tapi kalau ubah perkataan dikira salah. Ya. Nah, jadi mencintai alam sekitar salah. Contoh yang lain ialah menterbalikkan susunan perkataan. Contohnya nilai mematuhi peraturan dan undang-undang, tetapi murid selalu tulis mematuhi undang-undang dan peraturan. Jadi diubah kedudukan mematuhi undang-undang dikebelakangkan dan undang-undang dikedepankan dan peraturan dikebelakangkan. Jadi salah. Yes, memang kena buat mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey. Kemudian yang kelima, kesalahan lagi yang calon selalu buat, dia menggunakan singkatan. Contohnya nilai taat setia kepada raja dan negara, dia tulis taat setia kepada raja, tapi perkataan dan tu dia guna simbol.
ya, simbol dan negara. Jadi salah lah. Ya, ataupun calon selalu buat taat setia kepada tu, dia nak cepat tulis, dia tulis KPD. KPD, raja dan negara, pun salah. Ya, jadi mesti tulis dengan lengkap. Yang keenam, contohnya ialah dia meletakkan perkataan tidak di hadapan nilai. Contohnya ayat di sini, Kelvin mengamalkan nilai tidak rasional. Salah lah. Sepatutnya nilai kita ialah nilai rasional, tak boleh ada perkataan tidak di hadapan nilai. Okey. Okey, contoh soalannya, soalan yang tanya nilai. Gambar berikut berkaitan dengan sokongan rakyat Malaysia dalam satu acara sukan. Okey, jadi murid tengok gambar di sini, ya, gambar masyarakat menyokong sukan dengan memegang poster Malaysia Boleh. Okay, jadi soalan dia, nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh rakyat Malaysia melalui slogan di atas. Ya, jadi di sini telah ditegaskan di sini soalan memerlukan dua nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia, dua markah. Jadi cara menjawab dia ialah terus tulis nilai. Yang pertama, rasional. Dan yang kedua ialah penglibatan diri dalam pembangunan negara. Jadi tak perlu nak buat huraian, tak perlu nak tulis panjang lebar, ya, terus saja bagi perkataan nilai yang terlintas di fikiran murid-murid sekalian. Bentuk soalan yang kedua dalam bahagian A struktur ni adalah soalan yang tanya maksud nilai. Okey, jadi soalan akan tanya, berikan maksud. Berikan maksud nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Berikan maksud nilai bertanggungjawab. Itu antara soalan yang sering ditanyalah. Okey, jadi pandai menulis jawapan. Yang pertama, tulis huraian berkaitan nilai yang diminta di dalam soalan. Soalan akan tanya, berikan maksud nilai rasional. Berikan maksud nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, jawab soalan tersebut. Kemudian kaitkan dengan situasi jika soalan minta. Ada jenis soalan yang dia akan tanya, berikan maksud nilai rasional yang telah diamalkan oleh Kelvin dalam situasi di atas. Ini maksudnya situasi yang diminta. Jadi murid-murid perlu huraikan apa maksud nilai yang murid-murid faham, maksud nilai rasional yang murid-murid faham, dan kemudian kaitkan dengan apa yang Kelvin perlu buat. Ya, itu maksud dia, kaitkan dengan situasi jika soalan minta. Kemudian tidak perlu tulis nilai lagi. Ya, jangan nak tulis nilai lagi dalam jawapan tu. Okey, jadi ini contoh soalan jawapan. Contoh kesalahan yang calon selalu buat, contohnya soalan yang pertama, berikan maksud nilai rasional. Jadi ada ramai juga calon yang jawab, seseorang itu boleh berfikir dengan rasional dalam membuat keputusan. Di sini dia ulang balik perkataan rasional. Ya, salahlah. Ya, sebab kita tak boleh ulang balik. Jadi cara untuk menjawab yang sebenarnya ialah cari perkataan yang hampir sama dengan maksud rasional. Ya, contohnya di sini, seseorang itu membuat pertimbangan dahulu sebelum membuat keputusan. Ya, jadi rasional ni sama juga dengan pertimbangan. Ya, boleh berfikir dengan rasional, sama juga maksudnya dengan membuat pertimbangan. Jadi yang font hitam ni adalah jawapan yang betul. Yang font merah tu salah. Contoh yang kedua, terangkan maksud nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, jadi sini ini sebenarnya soalan ni, terangkan maksud nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Okay, jadi contoh jawapan lagi, kita perlulah mematuhi peraturan agar tidak didenda oleh guru disiplin. Ini salah. Kenapa salah? Sebab dia mengulangi perkataan mematuhi peraturan. Ya, mematuhi peraturan. Jadi kita perlu ubah. Murid-murid perlu ubah perkataan mematuhi peraturan, ubah kepada kita perlulah akur dengan peraturan sekolah agar tidak didenda oleh guru disiplin. Okey. Contoh soalan. Contoh soalan yang tanya maksud nilai. Pernyataan berikut menerangkan tentang kebebasan beragama di Malaysia.
Okay, jadi dia bagi satu stamp kat sini. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum bebas memilih dan menganut agama masing-masing. Soalan dia, masyarakat Malaysia menunjukkan amalan nilai kebebasan beragama. Beri maksud nilai tersebut. Markah yang diperuntukkan ialah 3. Ya, 3 markah. Jadi, jawapan murid-murid sekalian mestilah 3 ayat. Ya, sebab satu ayat mewakili satu markah. Jadi kita tengok jawapan. Okey, ada 3 ayat. Ayat berwarna hijau, ayat berwarna biru, ayat berwarna ungu. Ayat yang pertama, yang hijau ni. Jawapan dia ialah masyarakat Malaysia dibenarkan memilih agama untuk dianuti. Ya, kemudian yang kedua, satu markah, ya. Kemudian satu markah lagi untuk ayat yang kedua, masyarakat Malaysia bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing selagi tidak melanggar undang-undang negara ini. Ayat yang kedua mewakili untuk markah yang kedua. Dan ayat ketiga, masyarakat negara ini perlulah mengutamakan keharmonian hidup berbilang kaum. Ayat yang ketiga untuk markah yang ketiga. Jadi untuk menjawab soalan macam ni, murid kena tahu apa maksud kebebasan beragama. Ya, jadi murid-murid kena tahu apa yang terkandung dalam nilai kebebasan beragama. Ya, jadi murid telah belajar ya, untuk nilai kebebasan beragama ini, kerajaan Malaysia membenarkan setiap masyarakat, setiap rakyat untuk memilih agama apa yang mereka nak. Ya, setiap rakyat boleh mengamalkan ajaran agama masing-masing, tapi dengan syarat jangan menimbulkan isu sensitif ataupun menimbulkan kekacauan dalam negara. Itu antara syarat-syarat yang ada dalam kebebasan beragama. Jadi daripada pengetahuan situ, murid-murid boleh olah dan masukkan dalam jawapan di sini. Ya, saya ulang balik. Yang pertama, masyarakat Malaysia dibenarkan memilih agama untuk dianuti, satu markah. Masyarakat Malaysia bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing selagi tidak melanggar undang-undang negara ini, satu markah. Masyarakat negara ini perlulah mengutamakan keharmonian hidup berbilang kaum, satu markah. Jadi jumlah semua adalah 3 markah. Okey, murid-murid, sekarang kita tengok bentuk soalan yang ketiga. Bentuk soalan yang ketiga adalah soalan tanya nilai berserta dengan huraian. Tadi kita tengok soalan pertama tadi, bentuk soalan yang pertama tadi adalah soalan tanya nilai. Nilai sahaja, ditulis nilai. Tapi untuk yang bentuk soalan yang ketiga ini ialah dia perlukan huraian. Okey, jadi jenis soalan yang biasa ditanya, huraikan nilai, bincangkan nilai, terangkan nilai. Jadi panduan menulis jawapan. Ayat yang pertama mewakili markah yang pertama, murid-murid perlu tulis nilai. Soalan tanya apa, jawab nilai apa. Okey, ayat yang kedua dan seterusnya. Seterusnya maksudnya bergantung kepada peruntukan markah. Ya, kalau markah 3 markah, maksudnya 2 ayat yang seterusnya. Kalau markah 2 markah, maksudnya 1 sajalah ayat yang seterusnya. Ya, di sini untuk ayat yang seterusnya, huraikan kenapa perlu amalkan nilai tersebut atau bagaimana hendak amalkan nilai tersebut. Ini adalah tips macam mana nak buat ayat. Ya, kalau tak tahu nak buat ayat apa, tanya diri sendiri kenapa. Kenapa kena amalkan nilai tersebut? Bagaimana nak amalkan nilai tersebut? Okey, kemudian macam biasa bila kita sebut tentang nilai, ejaan nilai tidak boleh salah. Susunan perkataan nilai tidak boleh diterbalikkan. Singkatan juga tidak boleh digunakan. Jangan tulis perkataan tidak di hadapan nilai. Perlu ada watak dan huraian mestilah berkaitan dengan situasi yang diberikan dalam soalan. Okey, kalau dalam soalan situasinya berkaitan dengan gejala pontin sekolah, ya. Jadi apa yang murid-murid perlu buat dalam huraian tu cerita tentang pontin sekolah. Jangan tukar pada cerita lain, jangan huraikan tentang merokok, jangan cerita tentang melepak, ya. Sebab sekarang ni isu yang ditekankan di sini adalah pontin sekolah. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan yang tanya nilai beserta dengan penerangan ataupun huraian. Berikut adalah amalan kerajaan Malaysia dalam memelihara hubungan baik negara ini dengan negara-negara lain. Jadi dibagi petikan di sini. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah berjaga-jaga
dengan menasihati setiap warga negara supaya tidak bercuti ke negara-negara yang sedang mengalami ketidakstabilan politik sempena cuti sekolah yang panjang ini. Hal ini demikian juga untuk menjaga keselamatan mereka. Okay, jadi itu situasi dia, petikan dia. Jadi soalan dia ialah, huraikan nilai yang telah diamalkan oleh kerajaan Malaysia berdasarkan pernyataan di atas. Jadi di sini dia tidak minta berapa nilai, dia cuma kata huraikan nilai, dan tapi markah yang diperuntukkan ialah 3. Jadi macam mana cara untuk menjawabnya? Okey. Murid-murid cuma perlu nyatakan satu nilai sahaja. Kemudian untuk 2 markah lagi adalah huraian untuk nilai tersebut. Okey, jadi contoh dia, jawapan di sini ialah kerajaan Malaysia mengamalkan nilai saling menghormati antara negara. Jadi murid-murid kena ingat dalam menjawab soalan, antara perkara penting yang kena ada ialah watak. Jadi watak di sini dalam soalan ini ialah kerajaan Malaysia. Ya, kerajaan Malaysia. Jadi ayat yang kedua ialah kerajaan Malaysia tidak mahu campur tangan dalam urusan negara lain agar memelihara hubungan baik sedia ada. Ini menjawab soalan kenapa kerajaan Malaysia mengamalkan nilai saling menghormati antara negara. Ya, dia tanya diri sendiri kenapa. Kemudian ayat yang ketiga ialah kerajaan Malaysia menjaga keamanan dan keselamatan rakyat negara ini. Ini juga dia bertanya kenapa. Ya, kenapa kerajaan Malaysia mengamalkan nilai saling menghormati antara negara? Jadi jawapan dia ialah kerajaan Malaysia menjaga keamanan dan keselamatan rakyat negara ini. Jadi semuanya 3 markah. Okey, bentuk soalan yang keempat, soalan tanya fakta. Jadi antara soalan yang sering ditanya ialah berikan akta, nyatakan perkara 153 kebebasan beragama, berikan akta tentang wanita, nyatakan peruntukan perlembagaan tentang bahasa. Okey, jadi panduan menulis jawapan ialah jawapan berdasarkan ayat fakta. Okey, fakta. Jawapan tidak boleh dicipta atau ditulis sesuka hati kerana semua fakta dan undang-undang ini memang semua perkara ini wujud dan dipraktikkan di negara kita. Okey, bertujuan menguji kandungan akademik tingkatan 4 dan 5 serta pengetahuan umum. Kemudian jika ada tahun dalam akta tersebut boleh diabaikan. Ya, untuk soalan fakta ni, ya, dia boleh tanya tentang akta, dia boleh tanya tentang apa yang terkandung dalam akta. Ya, juga boleh tanya agensi yang berkaitan. Agensi ni ada 2 jenis, agensi NGO dan juga GO, government. Ya. Ada juga soalan boleh tanya tentang dasar-dasar kerajaan. Okey, ini semua fakta, memang tak boleh diubah. Okey, contoh soalan, apakah akta yang digubal untuk menjaga alam sekitar? 1 markah. Jadi murid-murid cuma terus jawab apa akta tersebut. Ya, jadi jawapan dia ialah akta kualiti alam sekeliling. Ya, tapi kalau nak buat akta kualiti alam sekeliling, yang JAS tu tak ada. Maaf saya silap tu. Akta kualiti alam sekeliling saja. Okay, yang kedua, namakan satu pihak yang boleh menyelesaikan isu harga makanan yang tidak berpatutan di semua kedai makanan di Malaysia. Okey. Sepatutnya 1 markah, ya, 1 markah. Jadi murid-murid terus menjawab Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP. Ya, boleh terus tulis KPDN HEP pun boleh dah. Okey, berikut adalah bentuk soalan yang keempat. Yang seterusnya adalah bentuk soalan yang kelima. Di sini adalah soalan tanya langkah penyelesaian. Okey, jadi jenis-jenis dia, antara cara dia bertanya ialah nyatakan, berikan, ramalkan, senaraikan, cadangkan, apakah, kemukakan, namakan, tuliskan. Itu maksud langkah penyelesaian. Ya. Nyatakan cara untuk, apakah iktibar, ramalkan apa akan jadi, ya, cadangkan apa usaha yang perlu dilakukan, kemukakan pendapat anda, ya, namakan, tuliskan faktor-faktor yang menjadi punca. Itu antara contoh soalan. Jadi panduan menulis jawapan,
Jawapan berdasarkan pandangan, pendapat, iktibar, pengajaran, tindakan, langkah, usaha, peranan ataupun tanggungjawab, ataupun faktor, ataupun punca, ataupun alasan, ataupun hujah. Ya, bergantung kepada kehendak soalan. Kalau soalan tanya pendapat, beri pendapat. Kalau soalan tanya minta pengajaran, kamu beri pengajaran. Ya, kalau soalan minta senaraikan hujah, kamu beri hujah kamu. Hujah adalah alasan. Ya. Kemudian tidak perlu menghurai semasa menulis jawapan. Ini adalah kamu terus tulis saja apa yang diminta. Ya. Jadi kita tengok contoh soalan, baru murid boleh faham. Ya. Okey, contoh dia. Contoh soalan yang tanya langkah penyelesaian. Berikut adalah amalan perniagaan yang salah di restoran XYZ. Okay. Restoran XYZ mengenakan harga yang mahal dan tidak berpatutan kepada pelanggannya. Harga makanan dan minuman yang tinggi ini benar-benar membebankan. Restoran ini juga tidak mempamerkan sebarang tanda harga makanan. Okay, itu situasi dia. Soalan, berikan tindakan yang boleh diambil jika anda mengalami situasi di atas. Okay, jadi di sini pun dia tak minta berapa, tapi markah yang diperuntukkan ialah 2. Ya, soalan tak minta berapa tindakan, tapi markah 2. Jadi maksudnya, okay, yang pertama, membantu masalah tersebut memberitahu masalah tersebut kepada pihak restoran. Sebab dia tanya tindakan. Apakah tindakan yang boleh diambil? Jadi tindakan dia ialah memberitahu masalah tersebut kepada pihak restoran. Ya, titik. Tak perlu huraian dah. Sebab ini cuma tanya langkah penyelesaian tanpa huraian. Jadi yang kedua, membuat laporan kepada pihak berkuasa tempatan. Titik. Cukup. Tak payah nak huraikan lagi. 2 markah. Ya, sekarang barulah bentuk soalan yang ke-6. Soalan yang tanya langkah penyelesaian berserta dengan huraian. Ya, jadi bila dia huraian, dia akan tanya bagaimanakah. Bagaimanakah, mengapakah, bincangkan, jelaskan, huraikan, terangkan. Ya. Sama juga macam tadi, cuma bezanya kalau macam yang tadi, yang bentuk soalan yang kelima, soalan tanya langkah penyelesaian, murid-murid cuma nyatakan dia punya langkah penyelesaian. Tapi kalau untuk bentuk soalan yang ke-6 ni, kena ayat yang pertama nyatakan langkah penyelesaian, kemudian ayat yang berikutnya disertakan dengan huraian yang menyokong kenapa kamu kata penyelesaian tersebut macam tu. Okey. Jadi jawapan berdasarkan pandangan, pendapat, iktibar, pengajaran, tindakan, langkah, usaha, peranan, tanggungjawab, faktor atau punca atau alasan atau hujah bergantung pada soalan. Calon perlu menghurai semasa menulis jawapan. Ya, ini bezanya dengan yang tadi, yang bentuk soalan kelima. Jawapan perlu merujuk kepada bilangan langkah penyelesaian seperti yang dikehendaki soalan dan juga peruntukan markah. Huraian mestilah berkaitan dengan situasi yang diberikan di dalam soalan. Okay, kalau macam tadi soalan berkaitan dengan harga yang melampau di restoran makanan, jadi apa yang murid-murid perlu huraikan mesti berkaitan dengan harga makanan di restoran. Ya, jangan buat cerita lain. Okay, jadi ini contoh soalan yang sama, masih lagi soalan sama macam tadi. Berikut adalah amalan perniagaan yang salah di restoran XYZ. Restoran XYZ mengenakan harga yang mahal dan tidak berpatutan kepada pelanggannya. Harga makanan dan minuman yang tinggi ini benar-benar membebankan. Restoran ini juga tidak mempamerkan sebarang tanda harga makanan. Okey, soalan. Jelaskan 2 tindakan yang boleh diambil jika anda mengalami situasi di atas. Jadi di sini diminta 2 tindakan. Okey. Jadi jawapan dia, bila ada 4 markah, diminta 2, maksudnya setiap langkah diikuti, mesti ada 2 langkah dan setiap langkah diikuti oleh 1 huraian. Ya, contoh di sini, jawapan yang pertama, tindakan yang pertama ialah memberi tahu masalah tersebut kepada pihak restoran. Jadi huraian dia tanya kenapa kamu jawab macam tu. Kenapa tindakan dia ialah memberi tahu masalah tersebut pada pihak restoran. Jadi jawapan dia ialah pihak restoran akan lebih berhati-hati pada masa hadapan agar imej perniagaannya tidak tercemar. Okey, jadi itu huraian untuk tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua, tadi dah 2 markah.
Ya, memberitahu masalah tersebut pada pihak restoran 1 markah. Pihak restoran akan lebih berhati-hati pada masa hadapan agar imej perniagaannya tidak tercemar, 1 markah, 2 markah dah. Jadi ada baki 2 markah lagi. 2 markah yang berikutnya adalah jawapan untuk nombor 2 untuk tindakan yang kedua, iaitu membuat laporan kepada pihak berkuasa tempatan. Okey, kemudian tanya diri sendiri, ya, kenapa kena lapor kepada pihak berkuasa tempatan? Ya, itu untuk nak bagi idea kamu, untuk kamu buat ayat untuk di bahagian huraian. Jadi kamu tanya kenapa buat laporan. Jadi bila kamu dapat jawapan, kamu tulis di sini, pihak restoran akan patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan kerana tidak mahu mengalami kerugian sekiranya disaman lagi pada masa hadapan. Ya, sebab bila tindakan adalah melaporkan kepada pihak berkuasa tentu akan saman. Ya, jadi bila pihak restoran dah kena 1 kali saman, takkan dia nak kena saman lagi. Ya, jadi ini sebagai peringatan. Ya, itu alasan kenapa tindakan membuat laporan kepada pihak berkuasa tempatan. Okey, jadi ada 4 ayat, 4 markah. Okey, kemudian bentuk yang ketujuh. Soalan yang ketujuh adalah soalan kebat. Ya, kebat, apa dia kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam soalan ini, soalan akan tanya, wajarkah? Wajarkah tindakan tersebut diambil? Ya, wajarkah hukuman rotan dilakukan kepada murid-murid di sekolah yang membuat kesalahan? Ya, setujukah? Setujukah apa? Ya, andaikan, bayangkan, pada pendapat anda, apa dia? Pada pandangan anda, apa soalan dia? Selalu setiap soalan dia akan mula dengan ayat-ayat macam ni lah. Apakah perasaan anda? Ya? Jadi untuk soalan yang macam ni, ia berkaitan dengan tentang pemahaman murid-murid dan perasaan calon terhadap situasi yang berlaku. Maksudnya di sini untuk soalan macam ni, murid-murid kena baca petikan dengan sampai betul-betul faham. Boleh menghayati apa dia petikan tersebut, ya, ataupun kalau diberi gambar, murid boleh faham apa yang gambar tu nak sampaikan, ya. Biasanya soalan jenis ini memerlukan calon menjawab persoalan utama dahulu, iaitu wajarkah, setujukah ataupun yang lain-lain lah, ya. Andaikan tu apa dia, ayat yang pertama jawab tu dulu. Kalau ditanya wajarkah, jawab wajar atau tak wajar, titik. Lepas tu ayat yang berikutnya untuk huraian, ya. Ataupun kalau ditanya setujukah, kamu jawab dulu, setuju, tak setuju. Okey, titik. Lepas tu huraikan yang berikutnya. Ya, bayangkan apa? Bayangkan dulu disuruh kamu jadi apa, kena buat apa, macam tu. Ya. Kemudian ayat pertama maksudnya menjawab soalan utama dah 1 markah. Ayat kedua dan seterusnya bergantung kepada peruntukan markah adalah huraian kenapa jawab yang ayat 1 tadi. Maksudnya kenapa jawab wajar? Kenapa kamu pilih jawab tak wajar? Kenapa kamu pilih jawab setuju? Ya? Macam tu. Jadi kita tengok soalannya, contoh soalan. Contoh soalan kebat. Berikut adalah suasana di dalam sebuah kenderaan awam. Jadi kamu tengok betul-betul gambar tu, hayati betul-betul dalam kenderaan awam ada 3 orang. Ya, ada 1 makcik macam sedih saja. Kemudian ada 2 orang lelaki sedang berbual-bual dengan rancak, bercakap telefon, bercakap dengan kuat. Okey, kena faham betul-betul gambar tu. Kemudian jika anda adalah wanita di dalam gambar di atas, apakah perasaan anda? Jelaskan. Okey, jadi di sini maksudnya kamu kena letakkan diri kamu sebagai wanita tersebut, ya. Kemudian jawab, jelaskan, beri perasaan kamu, kemudian jelaskan. Okey, jadi ayat yang pertama, markah yang pertama, kalau kamu sebagai wanita di dalam kenderaan awam tersebut, apa perasaan kamu? Jadi contoh di sini ialah marah. Okey, lepas tu kemudian tanya diri sendiri, kenapa nak marah? Kenapa kamu jawab marah? Ya, jadi marah kerana kedua-dua lelaki tersebut bercakap dengan kuat di dalam kenderaan awam. Ya, itu menjawab soalan kenapa marah. Ya, kemudian tanya lagi, bagaimana atau kenapa. Tapi contoh di sini ialah kenapa lagi? Kenapa marah lagi? Kerana mereka tidak menghormati perasaan saya dan orang lain. Ya, bercakap kuat-kuat, sedangkan orang dah penat balik kerja, penat-penat duduk dalam kenderaan awam, perlu bertenang, perlu berehat, sedangkan 2 orang jejaka ni berbual-bual dengan kuat di dalam kenderaan awam.
Jadi sebab itulah wanita tersebut marah. Okey, di sini saya nak tegaskan lagi sekali, ya. Dalam menjawab soalan struktur, struktur ataupun esei sama saja. Apa yang penting ialah watak. Ya, kamu baca soalan betul-betul, watak kamu kena tahu siapa. Ya, contohnya dalam soalan ni, watak di sini adalah wanita. Ya, di sini ialah anda yang sebagai wanita. Jadi apa saja yang soalan watak apa saja dalam soalan, kamu kena guna watak tersebut. Jangan guna orang lain. Ya, contoh di sini apabila okay, di sini soalan di sini dia tak ada contoh di sini ialah saya. Ya, saya adalah watak wanita dalam situasi di sini, ya. Jadi kamu kena betul-betul menghayati. Janganlah kamu jawab wanita tersebut. Salah, ya. Wanita tersebut berasa marah. Wanita tersebut marah kerana tak bolehlah. Ya, sebab soalan di sini kata jika anda adalah wanita. Ya, jadi kamu kena jawab saya. Ya. Jadi 3 ayat, 3 markah. Okey, bentuk soalan yang ke-8 yang terakhir adalah soalan berbentuk rumusan. Rumusan ni dia minta kamu membuat rumusan lah. Ya, tapi bukannya rumusan macam karangan yang panjang-panjang tu, sikit saja. Ya, macam mana ya panduan menulis jawapan. Buat kesimpulan berdasarkan bahan ransangan ataupun maklumat atau petikan atau situasi yang diberi. Ya, selalunya soalan rumusan ni dia akan beri beberapa bahan ransangan. Dia akan bagi gambar satu, gambar kedua, ataupun dia bagi satu graf, yang kedua gambar, yang ketiga petikan. Dia ada bagi beberapa bahan. Ya. Dan kemudian apa yang kamu kena buat ialah cari isi penting yang boleh mengaitkan semua rangsangan ataupun maklumat atau petikan ataupun situasi yang diberi. Kamu tengok semua-semua, bagi faham semua-semua bahan rangsangan yang diberi itu, ya, maklumat yang diberi itu, kamu cari satu apa persamaan antara kesemua tu. Kemudian buat huraian. Okey, contoh di sini ya. Contoh soalan rumusan. Berikut adalah norma masyarakat Malaysia. Ya, jadi ini adalah keratan akhbar. Kuala Lumpur, konsep rumah terbuka harus dijadikan satu kemestian apabila hubungan silaturahim dan perpaduan pelbagai kaum pada hari ini terhakis sedikit demi sedikit. Ketua Biro Perpaduan Nasional Gerakan H. Purvanithan berkata, sambutan majlis rumah terbuka menggambarkannya dua perkataan iaitu ramai dan kepelbagaian yang boleh mengukuhkan semangat kekitaan apabila masyarakat itu sendiri memahami begitu pentingnya ukhuwah dan muafakat sesama rakyat. Okay, ini adalah maklumat A. Ya. Kemudian ada maklumat B pula. Ya, selalu contoh-contoh soalan saya bagi tadi semua ada satu petikan saja. Satu petikan, satu gambar. Ya, tapi untuk soalan rumusan ni kebiasaan dia akan beri lebih daripada satu maklumat. Ya, jadi contoh di sini maklumat yang kedua, maklumat B. Taipusam diraih meriah di seluruh negara. Ya, ini adalah petikan akhbar juga. Kuala Lumpur, Taipusam yang diraih pada bulan Tai, bulan ke-10 dalam kalender Tamil, disambut meriah oleh jutaan penganut agama Hindu di seluruh negara bersempena memperingati kelahiran Dewa Murugan hari ini. Kemeriahan sambutan perayaan itu khususnya di Batu Caves menyaksikan lautan penganut Hindu dan pelancong tempatan serta asing membanjiri kuil Sri Subramaniar Swami di sini sejak jam 6.30 pagi dan ada yang turut sama mendaki 272 anak tangga di kuil berkenaan. Bagi penganut Hindu, peluang menghadiri upacara keagamaan itu digunakan untuk menyempurnakan nazar masing-masing dengan membawa pal kudam iaitu belanga susu dan kavadi selain memecahkan kelapa serta mencukur kepala sebagai penebus dosa. Di Selangor, pelajar Chin Siu B, 23, mengambil kesempatan cuti umum membawa ahli keluarganya berkunjung ke Batu Caves bagi menyaksikan suasana perayaan itu. Okay, jadi ada dua maklumat. Okay, soalan dia, apakah rumusan yang dapat anda nyatakan daripada keseluruhan maklumat yang diberi? Okay, jadi kalau tengok balik, yang pertama maklumat A tadi tentang rumah terbuka. Rumah terbuka, bila rumah terbuka ada pelbagai kaum yang pergi sama-sama menyambut
Lepas tu ada lagi isi penting di situ ialah perkataan ukhuwah muafakat sesama rakyat. Okey. Di sini Thaipusam ni, okey, di awal-awal petikan dia cerita tentang sambutan Thaipusam. Tapi isi penting dia sebenarnya di bahagian bawah tu, ayat bawah tu. Di Selangor, pelajar Chin Siu B 23 mengambil kesempatan cuti umum membawa ahli keluarganya berkunjung ke Batu Caves. Okey, kita tahu Chin Siu B ni adalah seorang yang berbangsa Cina, ya, tapi dia turut sama-sama meraihkan perayaan Thaipusam yang memang diraikan oleh rakyat yang kaum India. Okey. Jadi rumusan yang boleh dibuat di sini ialah masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama sama-sama menyambut perayaan sesuatu kaum dengan harmoni. Ya, itu je rumusan dia. Rumusan ni saya kalau diminta satu markah, buat satu ayat tapi seelok-eloknya ayat yang panjang. Ayat yang panjang ni maksudnya dia ada wataknya, cukup ada watak, cukup ada sebab kenapa dan bagaimana, ya, supaya ayat itu lengkap baru boleh dapat markah, ya. Sebab kalau ayat yang terlalu pendek, ayat yang tergantung, murid-murid sukar nak dapat markah kat situ, ya. Jadi dekat sini, contoh di sini ialah masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama sama-sama menyambut perayaan sesuatu kaum dengan harmoni. Satu markah, ya. Okey, ya. Berikut tadi adalah 8 bentuk soalan yang sering ditanya, yang sering keluar dalam SPM, ya. Di sini ada lagi satu tips yang saya nak berikan. Soalan dan markah menunjukkan jumlah jawapan yang perlu diberikan oleh calon. Ya, calon, murid-murid semua, ya, bila dapat soalan, tolong baca soalan betul-betul. Ya, fahamkan betul-betul, tengok betul-betul berapa yang diminta. Ya, berapa langkah, berapa akta, berapa nilai yang diminta. Kemudian tengok juga peruntukan markah. Ya. Kadang-kadang ada soalan yang dia minta berikan 2 nilai. Jelaskan 2 nilai, markah 4, tapi dia sediakan ruangan Roman 1, Roman 2. Jadi kita tahu memang dia minta 2. Ya, kadang-kadang soalan dia tak minta berapa pun. Dia tak kata berapa tindakan, berapa akta, berapa apa, tapi dia sediakan Roman 1, Roman 2. Tak apa. Ya, jadi murid-murid memang boleh tahu kena jawab 2 jawapan lah. Tapi ada juga soalan yang dia tanya berikan nilai yang perlu diamalkan dan huraikan kenapa. Ya, markah 3. Jadi kalau kat sini dia tak bagi Roman 1, Roman 2, Roman 3, dia cuba bagi ruang kosong saja yang banyak. Ya, dia bagi garisan-garisan, 4 atau 5 garisan. Jadi di sini, ya, kalau dia tak minta berapa langkah, berapa nilai, berapa apa, murid jawab 1 saja. Tapi ayat yang baki tu adalah huraian. Kenapa jawab ayat pertama tu? Ya, kenapa jawab nilai tersebut? Kenapa jawab tindakan tersebut? Ya, itu saja. Sebab tu kena tengok juga markah. Bukan sekadar tengok soalan, markah pun kena tengok juga. Ya. Okey, walau bagaimanapun, tak kiralah berapa bilangan fakta ke, nilai ke, markah ke, ruang jawapan yang diperuntukkan ke, ya, calon dinasihatkan memberi jawapan lebih daripada yang diminta. Maksudnya, contohnya, kalau soalan tanya, berikan 2 nilai yang perlu diamalkan oleh Kevin. 2 nilai. Tapi kamu jawab 4. Tak apa, tak ada masalah. Ya? Dan seelok-eloknya macam tu. Ya? Dan dia tak ada had. Kamu nak jawab berapa pun tak apa. Ya? Pemeriksa akan tanda semua, akan baca semua. Ya? Dan, tapi markah maksimum kalau peruntukan dia 2 markah sajalah, ya, yang diambil. Cara macam ni penting. Ya? Sebab mungkin dalam 4 jawapan yang calon jawab tu, yang murid-murid jawab tu, mungkin yang pertama salah, yang kedua betul, yang ketiga betul, yang keempat salah. Ya, jadi yang pertama salah tu dia dah sebab ada 4, jadi pemeriksa boleh cari mana lagi satu lagi untuk dapat markah. Ya, jadi jawab lebih. Kemudian ini bertujuan untuk backup mana-mana jawapan yang mungkin salah dalam soalan tersebut. Ya, ini macam yang saya cakap tadi lah. Okey. Dalam pendidikan moral ni, kita tak boleh lari daripada nilai. Ya, untuk KBSM ni, di mana tahun ini adalah tahun yang terakhir soalan KBSM, ya, kita ada 36 nilai.
Ya, jadi murid-murid kena hafal semua nilai tersebut. Ya. Pada menghafal 36 nilai tu, murid-murid kena tahu nilai apa duduk dalam bidang mana. Ya, contohnya dalam 36 nilai ni sebenarnya dia telah diagihkan kepada 7 bidang yang berbeza. Okey, jadi bidang yang pertama ialah bidang perkembangan diri. Ya, jadi apa nilai yang ada dalam bidang perkembangan diri? Murid-murid kena tahu. Ya, contohnya bidang dalam perkembangan diri ialah hikmah tinggi, kasih sayang, rasional, keadilan, bertanggungjawab. Ya, ada 12 semuanya. Kena hafal semua tu. Okey. Bidang yang kedua adalah nilai yang berkaitan dengan kekeluargaan. Contohnya, hormat dan taat kepada anggota keluarga, tanggungjawab terhadap keluarga, lagi apa lagi? Kasih sayang terhadap keluarga. Ya, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam dalam bidang yang berkaitan dengan kekeluargaan. Ya. Kemudian bidang yang ketiga adalah nilai yang berkaitan dengan alam sekitar. Ya, apa nilai-nilai yang ada dalam bidang ini? Ya, antaranya ialah menyayangi dan menghargai alam sekitar, keamanan dan kemapanan alam sekitar. Lagi apa lagi? Peka terhadap isu-isu alam sekitar. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai yang ada dalam nilai yang berkaitan dengan dalam bidang alam sekitar. Okey, kemudian bidang yang keempat, patriotisme. Dalam di sini ada 3 nilai dia. Dalam bidang patriotisme cuma ada 3 nilai saja berbandingkan dengan bidang-bidang lain ada banyak nilai, tapi dalam bidang patriotisme ada 3 saja, iaitu cinta akan negara, sanggup berkorban untuk negara, taat setia kepada raja dan negara. Ya, hafal tu, kena tahu tu. Kemudian bidang yang kelima. Bidang yang kelima nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kat sini pun ada banyak sini. Apa dia? Contoh-contoh dia. Melindungi hak pengguna. Lagi apa? Melindungi hak kanak-kanak, menghormati hak wanita, menghormati hak golongan kurang berupaya, melindungi hak pekerja. Semua tu ada dalam hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia ni murid-murid kena peka, ya, sebab dia ada berkaitan dengan pekerja, kanak-kanak, wanita, apa lagi? Kurang upaya. Ya, lagi satu apa lagi? Ya, tapi dia sebenarnya ada 2 perkataan yang membeza. Satu melindungi, satu menghormati. Ya, melindungi hak pekerja tak boleh tukar kepada menghormati hak pekerja. Menghormati hak wanita tak boleh tukar kepada melindungi hak wanita. Jadi di sini murid-murid kena berhati-hati. Ya, ingat betul-betul, faham betul-betul. Bidang yang keenam adalah nilai yang berkaitan dengan demokrasi. Kat sini ada apa? Nilai kat sini antaranya ialah mematuhi peraturan dan undang-undang, sikap keterbukaan, lagi ada apa lagi? Penglibatan diri dalam pembangunan negara. Semua tu ada dalam bidang yang keenam, bidang yang berkaitan dengan demokrasi. Ya. Akhir sekali, bidang yang ketujuh ialah keamanan dan keharmonian. Di sini pun ada 3 saja nilai. Hidup bersama secara aman, saling menghormati antara negara, saling membantu dan bekerjasama. Okey. Kenapa saya kata murid-murid kena hafal, di samping kena hafal 36 nilai, tapi kena tahu juga dalam bidang apa? Ya, sebab ada soalan dia akan kata, berikan nilai yang berkaitan selain daripada nilai yang berkaitan dalam perkembangan diri. Ya, jadi murid kena tahulah apa nilai-nilai dalam perkembangan diri. Jadi kalau dah tahu, blok. Jangan guna nilai dalam perkembangan diri, guna nilai-nilai yang lain. Ya, ataupun soalan akan tanya, selain daripada bidang kekeluargaan, berikan lagi 2 nilai lain lagi yang perlu diamalkan. Jadi kena tahu apa dalam bidang kekeluargaan. Jadi kita blok, jangan guna dah. Ya. Okey. Ya, lepas tu lagi kena hafal juga 36 nilai, sebab ada juga soalan yang dikata ini penting ya, sebab ada murid yang dia tak boleh menghafal 36. Okay, saya faham sebab setiap orang ada pelbagai tahap dia punya nak menghafal tu ya. Jadi ramai orang yang mengambil jalan mudah, dia akan pilih beberapa nilai yang dia rasa senang. Antara nilai yang senang ialah rasional, bertanggungjawab. Ya, untuk semua soalan yang tanya nilai, dia akan jawab rasional, bertanggungjawab, rasional, bertanggungjawab. Okey.
Kalau soalan dia tanya apakah nilai, kamu boleh cara ni berkesan. Tapi ada sesetengah soalan dia akan kata selain nilai rasional dan bertanggungjawab, nyatakan nilai lain yang perlu diamalkan. Ini bahaya. Dia dah block, dia dah pangkah, murid dia tak bagi dah. Murid jangan jawab rasional dengan bertanggungjawab, dia suruh cari nilai lain. Jadi kalau murid hafal nilai rasional dan bertanggungjawab dia susahlah. Dia tak tahu nak jawab apa dah. Jadi lebih baik tolonglah, berusahalah, hafallah 36 nilai tu. Okey. Okey, murid-murid sekalian, dalam pendidikan moral, antara perkara yang penting dalam pendidikan moral, yang pertama tadi adalah nilai. Bila sebut pendidikan moral, mesti tak jauh daripada nilai. 36 nilai, 7 bidang perkembangan, 7 bidang yang ada dalam pendidikan moral. Tapi sebenarnya ada 4 perkara yang penting yang perlu murid kuasai dalam pendidikan moral ni. Yang pertama nilai, yang kedua dasar-dasar kerajaan. Jadi murid kena tahu apa dia dasar-dasar kerajaan. Jadi di sini ada 14 dasar. Di sini saya dah cuba kupaskan daripada sukatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi lebih kurang ada 14 dasar yang ada dalam buku teks. Tapi tak mustahil soalan akan tanya dasar-dasar yang baru, yang lain yang tak ada dalam buku teks. Sebab tu kamu murid-murid semua digalakkan untuk buatlah pembacaan lain selain pada buku teks. Bacalah surat khabar, bacalah rencana, bacalah macam-macam untuk mendapat lebih banyak ilmu. Jadi kalau daripada buku teks ada 14 dasar. Yang pertama adalah bersih, cekap dan amanah. Dasar kedua, dasar bahasa kebangsaan. Yang ketiga, dasar berkecuali. Yang keempat, dasar ekonomi baru. Yang kelima, dasar hutan kebangsaan. Yang keenam, dasar kebudayaan kebangsaan. Yang ketujuh, dasar pandang ke timur. Yang ke-8, dasar pembangunan nasional. Yang ke-9, dasar pembangunan pendidikan Malaysia. Yang ke-10, dasar pendidikan kebangsaan. Yang ke-11, dasar pengguna negara DPN 2002. Yang ke-12, dasar satu murid satu sukan. Yang ke-13, dasar wanita negara. Yang ke-14, wawasan 2020. Dasar-dasar ni seperti ini macam yang soalan fakta tadi. Murid-murid tak boleh ubah apa pun perkataan dalam ni. Tak boleh tulis bersih, amanah, cekap. Tak boleh. Tapi kena bersih, cekap dan amanah. Mesti tepat. Dasar bahasa. Tak boleh salah. Tak ada markah. Mesti dasar bahasa kebangsaan. Ataupun contoh lagi apa? Dasar pembangunan pendidikan Malaysia. Nombor 9 tu. Tapi murid jawab dasar pembangunan pendidikan sahaja. Okey. Yang berikutnya adalah akta. Akta pun kena tahu juga. Ada banyak akta. Tapi antara dalam tingkatan 4 tingkatan 5 ada 28 akta di sini. Jadi kalau boleh hafal lah, tolonglah hafal. Sebab soalan suka tanya, ada juga selalunya dalam setiap tahun mesti ada sekurang-kurangnya satu soalan yang tanya, apakah akta yang berkaitan dengan situasi yang diberikan. Akta. Okey, lagi satu ialah tak ada dalam slide ni. Tapi saya nak bagi tahu adalah lagi satu adalah agensi. Agensi ada dua jenis agensi, satu NGO, agensi bukan kerajaan, yang satu lagi ialah GO, agensi kerajaan. Agensi bukan kerajaan, agensi kerajaan adalah seperti Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu adalah agensi-agensi yang kerajaan. Agensi bukan kerajaan macam Lions Club, Club Rotary, Persatuan Bulan Sabit Malaysia, Pandu Puteri Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah. Itu semua adalah GO. Ini pun penting. Tolong buat rujukan apa agensi-agensi yang ada di Malaysia. Okey. Okey, kita dah semakin ke hujung dah. Amaran, amaran. Okey, saya harap murid-murid semua faham apa yang saya ajar tadi, tapi ada sedikit amaran kat sini. Sekiranya pada hari peperiksaan SPM sebenar anda mendapati bentuk soalan yang ada, yang keluar tu tak sama dengan apa yang telah saya kongsikan di sini. Okey, tak sama. Apalah cikgu tu cakap macam tu, tapi hari ni macam ni pula. Tak ada pun dalam nota tu hari tu cakap macam ni. Tak apa, jangan panik. Jangan panik, jangan marah, jangan kecewa.
Apa yang perlu kamu buat ialah yang pertama bertenang. Bertenang, ambil nafas dalam-dalam, hembus, kemudian fikir pelan-pelan. Fahamkan betul-betul kehendak soalan. Apa yang soalan tu nak? Kemudian ketahui peruntukan markah. Tengok markah berapa, maknanya kamu kena buat ayat berapa. Itu kena tahu. Jika masih tak tahu juga jawapannya, dah puas fikir dah apa ni, tak tahu juga ni. Jika masih juga tidak tahu jawapannya, tulislah apa sahaja yang kamu rasa logik. Asalkan jangan tinggalkan soalan itu tak jawab. Jangan tinggal kosong. Buatlah apa-apa yang terlintas di fikiran kamu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Rupa-rupanya apa yang kamu tak yakin tu, itu adalah jawapannya. Jadi tolonglah jangan tinggalkan kosong begitu saja. Buatlah, tembaklah jawapan apa-apa. Asalkan logik lah. Okey. Okey, jadi setakat ini sahaja perkongsian saya. Semoga perkongsian ini dapat menambah keyakinan murid-murid semua untuk menghadapi peperiksaan yang penting ini. Okey. Secara keseluruhannya, pendidikan moral kertas 1 demikianlah tips dan teknik menjawab untuk kertas 1 pendidikan moral SPM. Okay, saya harap murid-murid semua dapat memanfaatkan segala ilmu yang saya curahkan sebentar tadi. Satu lagi pesanan saya, janganlah memandang remeh terhadap subjek pendidikan moral ini. Sentiasa membaca buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5, membaca akhbar dan juga rencana. Ianya sangat membantu dalam menjawab kertas ini. Okey, setakat ini sahaja untuk hari ini. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan untuk tips atau teknik menjawab bahagian B, esei, kertas 1 pendidikan moral SPM. Okay, sebelum tu saya nak bagi sedikit pesanan. Hashtag stay at home, hashtag duduk di rumah. Hapuskan COVID-19. Thank you frontliners dan sokonglah polis mengaji. Jadi kita jumpa lagi. Bye-bye.